Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat modul 4, buku catatan pertama dan cikgu ambil contoh soalan SPM, soalan dokumen tahun 2009 iaitu perniagaan aktif enterprise ya. Baiklah, dalam buku catatan pertama kita ada 3 jenis ya buku catatan pertama iaitu jurnal, yang kedua buku tunai dan yang ketiga adalah buku tunai runcit ya. Buku tunai runcit untuk soalan SPM 2009 tidak ada, jadi cikgu tak akan terang tentang buku tunai runcit. Cikgu hanya jelaskan tentang jurnal dan buku tunai sahaja ya. Okey. Kita lihat dulu jurnal. Jurnal dia ada 2 iaitu jurnal am ya. Satu jurnal am. Okey, kita lihat apa yang ada di bawah jurnal am, dokumen-dokumen apakah yang terlibat dalam jurnal am. Yang pertama adalah catatan pembukaan ya yang berada di atas sekali, catatan pembukaan. Yang kedua invoice bukan barang niaga ya. Nampak tak, invoice bukan barang niaga. Invoice ya, bukan barang niaga. Dan yang ketiga memo yang tidak melibatkan wang. Memo yang tidak melibatkan wang. Jadi kalau ada ketiga-tiga item ataupun ketiga-tiga yang berkaitan dengan catatan pembukaan, invoice dan memo, kita akan masuk dalam jurnal am ya. Yang kedua pula yang terlibat jurnal yang kedua adalah jurnal khas ya. Jurnal khas ini terdiri daripada yang pertama jurnal belian. Bila dia kata jurnal belian, dokumen yang terlibat adalah invoice ya. Dokumen yang terlibat adalah invoice ataupun nota debit ya. Barang niaga dan nama pemilik berada di bawah. Yang kedua ialah jurnal pulangan belian ya. Jurnal pulangan belian ya. Nota kredit, barang niaga dan nama pemilik berada di bawah. Yang ketiga jurnal jualan ataupun invoice ya. Dokumen dia adalah invoice ataupun nota debit, barang niaga, nama pemilik berada di atas dan salinan ya. Dan yang terakhir, jurnal khas yang terakhir adalah jurnal pulangan jualan, nota kredit, barang niaga, nama pemilik berada di atas ataupun salinan ya. Kamu nampak tak, kalau jurnal belian, jurnal jualan, invoice ataupun nota debit. Kalau jurnal pulangan belian ataupun jurnal pulangan jualan, dokumen adalah nota kredit. Okey, apakah butiran untuk jurnal jualan, jurnal belian dan jurnal pulangan belian? Apakah butiran dia? Butirannya adalah nama-nama akaun belum bayar ya. Okey, manakala untuk jurnal jualan pula dan jurnal pulangan jualan, butirannya adalah nama-nama akaun belum terima. Boleh nak? Baiklah, seterusnya kita lihat pula buku tunai. Buku tunai kita ada debit dan kredit ya. Debit dan kredit. Okey. Debit dan kredit. Okey, kita lihat debit pula. Dokumen apa yang terlibat iaitu mestilah bil tunai, dia adalah salinan, nama pemilik berada di atas. Yang kedua, resit rasmi, salinan, nama pemilik juga di atas. Yang ketiga, memo. Memo maksud dia duit masuk nah. Okey, memo duit masuk. Okey, kalau di sebelah kredit pula bil tunai, sama juga bil tunai tapi dia adalah asal. Nama pemilik berada di bawah. Yang kedua, resit rasmi, asal, nama pemilik juga berada di bawah. Memo, duit keluar ya, kredit duit keluar ataupun aset ataupun tunai bank semakin berkurangan, aset berkurangan. Voucher pembayaran sentiasa kredit buku tunai. Keratan cek juga sentiasa kredit buku tunai. Slip daftar tunai sentiasa kredit buku tunai. Okey. Di sebelah debit buku tunai ada satu lagi iaitu makluman
bukan maklumat kredit, makluman kredit, iaitu surat ataupun maklumat yang dikeluarkan oleh pihak bank, makluman MAN. Okey. Dan dia akan berada di sebelah debit dan makluman debit akan berada di sebelah kredit buku tunai. Okey. Baiklah, apakah butiran-butiran yang kita hendak letak di sebelah debit buku tunai ni? Apakah butiran dia? Yang pertama, kalau dia kata barang niaga, kalau dia kata barang niaga, maka butiran adalah jualan. Kalau dia kata menjelaskan hutang ataupun menjelaskan invoice, kamu kena tulis nama akaun belum terima. Sekiranya dia tulis kat situ untuk sewa, untuk komisen, maka kamu kena tulis sewa ataupun komisen untuk tujuan itu. Okey, sekiranya dia kata membawa masuk modal, maka butiran kita adalah modal, butiran kita adalah modal. Okey, kita pergi pula sebelah kredit. Apakah butiran-butiran yang hendak dimasukkan dalam buku tunai di sebelah kredit? Yang pertama, kalau dia kata barang niaga, maka dia adalah belian, kalau duduk sebelah kredit. Seterusnya, kalau dia kata menjelaskan hutang ataupun menjelaskan invoice, kamu kena tulis nama akaun belum bayar. Kalau dia kata bayar sewa, bayar komisen, beli alat tulis kadar bayaran, maka butiran dia yang inilah semua nah. Okey. Kalau dia kata bayar sewa, senang. Kalau dia kata bayar komisen, senang. Sebab butiran dia itulah. Okey, sekiranya dia kata kegunaan peribadi, maka butiran dia ambilan. Kata dia kata mengambil wang untuk kegunaan peribadi, maka butiran dia adalah ambilan. Okey, boleh nak? Kita teruskan lagi dengan... Okey, sorry, ada satu lagi. Kalau dia kata kegunaan perniagaan, kalau dia kata mengambil wang untuk kegunaan perniagaan, maka dia adalah dua catatan, kredit tunai dan kamu akan debit bank. Okey, yang ini dia agak... Nanti kita akan tengok kalau ada contoh, cikgu akan tunjuk dekat kamu nanti. Baiklah, kita akan teruskan kepada urus niaga kita, dokumen kita, iaitu, okey, kamu kena lihat, kita kena anggap kita adalah active enterprise. Ini adalah kita, perniagaan kita adalah active enterprise dan dia adalah menjual pakaian sukan. Menjual pakaian sukan. Jadi, barang niaga adalah pakaian sukan. Okey, kamu nampak tak amaran kat sini? Jangan tulis nama sendiri. Maksud dia nama sendiri tu nama apa? Nama active enterprise. Nama sendiri ini maksud dia nama active enterprise. Sebab kita anggap kita adalah active enterprise dalam ruangan butir dalam buku catatan pertama. Okey, jangan tulis sesekali nama kamu, nama kita active enterprise. Okey, yang ini Encik Faiz menjalankan perniagaan active enterprise yang menjual pakaian sukan. Baki-baki berikut ini bermaksud meneruskan perniagaan dan ini adalah catatan pembukaan. Kamu kena masuk dalam jurnal am. Maka semua ini kamu kena masuk dalam jurnal am. Sebab ini adalah catatan pembukaan meneruskan perniagaan. Sebab dia kata ada baki-baki dekat sini. Okey. Tapi di sini kamu nampak tak ada tunai di bank? Ada tunai di bank. Nampak tak tunai di bank 9630. Ini kamu kena masuk dalam buku tunai dan butirannya adalah baki bibi. Nanti cikgu akan tunjukkan video yang seterusnya. Okey. Yang lain-lain, bukan lain-lain, termasuk tunai, inventory, perabot dan semua ini kamu kena masuk dalam jurnal am. Kamu kena masuk jurnal am semua ni. Okey. Kita teruskan dengan dokumen yang pertama. Dokumen pertama, kamu nampak tak yang pertama? Bil tunai. Nampak tak yang pertama ni? Bil tunai. Okey, bil tunai. Bil tunai kamu kena masuk dalam buku tunai. Bila ada bil tunai, masuk buku tunai. Okey. Yang kedua, kamu lihat dia ada active enterprise, nama kita berada di atas. Ini maksud dia nama kita berada di atas dan juga salinan. Nama active enterprise berada di atas. Ini berada di atas dan juga salinan.
maka ini nama di atas dan juga salinan. Maka kamu kena debit buku tunai. Boleh nak? Okey. Yang ketiga, kita lihat. Ini adalah barang niaga. Sarung kaki GB dengan tracksuit. Ya. Barang niaga kita. Pakaian, sukan. Ini adalah barang niaga. Nombor 3, barang niaga. Maka butirannya adalah jualan. Ingat lagi tak? Cikgu sebutkan tadi. Barang niaga, butiran dia adalah jualan. Okey. Yang keempat, kamu nampak tak ini? Dia kata tunai. Dia tulis tunai. Nombor cek tak ada. Tunai stroke nombor cek. Tapi nombor cek tak ada. Maka dia maksud dia apa dia? Maksud dia ruangan tunai. Boleh nah? Dokumen 1. Kita pergi pula kepada dokumen 2. Ya, kamu nampak tak yang pertama sekali invoice. Invoice. Nampak dah invoice? Invoice nama di atas. Ini nama di atas. Salinan dan barang niaga. Ni nah. Nampak tak? Invoice nama di atas, salinan barang niaga. Maka ini adalah masuk dalam jurnal jualan. Dan butiran dia apa dia? Butiran dia adalah Kelab Rekreasi Duta. Ya. Okey, kita tengok nah. Kita berwarna lain. Okey, butiran dia Kelab Rekreasi Duta. Kelab Rekreasi Duta. Kamu tak boleh, jangan tulis nama sendiri. Nampak tak? Okey nah. Kita pergi pula kepada dokumen 3. Nampak tak dokumen 3? Invoice Galeri Sukaria. Okey, silap. Sat, cuba padam, Sat. Silap kita padam. Okey. Kamu nampak tak? Invoice. Asal. Nama di bawah. Active Enterprise berada di bawah. Ini dimaksud di bawah nah. Okey, invoice. Nama di bawah asal. Barang niaga ni. T-shirt ni semua barang niaga nah. Tracksuit ni semua barang niaga. Sebab kita adalah pakaian sukan. Ya. Nampak tak? Invoice. Nama di bawah. Ya. Sekejap nah. Invoice. Nama di bawah. Barang niaga. Okey. Invoice. Nama di bawah. Barang niaga. Maka ini adalah jurnal belian. Butiran kita apa dia? Butiran adalah Galeri Sukan Ria. Ya. Kalau jurnal jualan, jurnal belian, jurnal khas. Ya. Kamu kena tulis nama-nama orang. Jangan tulis nama sendiri. Cikgu ulang sekali lagi. Jangan tulis nama sendiri. Okey, boleh nak? Kita pergi pula kepada dokumen 4. Dokumen 4 nampak tak? Apa dia yang pertama? Dokumen 4. Yang pertama. Nampak tak? Resit rasmi. Okey. Yang pertama, resit rasmi. Yang kedua, dia mesti masuk dalam buku tunai. Resit rasmi. Salinan. Nampak tak? Nama berada di atas. Ya. Resit rasmi. Nama di atas. Nampak nah? Nama di atas ni nombor 2. Nama di atas. Salinan. Nampak tak ni salinan ni? Okey. So, maka oleh itu kamu kena masuk dalam debit buku tunai. Debit buku tunai. Ya. Okey, butiran dia apa dia? Butiran dia adalah sewa. Sebab dia kata bayaran untuk sewa. Maka butiran kita adalah sewa. Okey, ruangan mana kamu nak masuk? Butiran dia adalah sewa. Nah. Okey. Apa dia cikgu nak cakap? Okey. Ruangan mana? Tunai ke bank? Kamu nampak tak sini nombor cek? Nombor cek. Nampak tak nombor cek? Bila ada nombor cek, maka dia adalah ruangan bank. Bila ada nombor cek, maka secara automatik berada di ruangan bank. Baiklah. Kita pergi seterusnya kepada dokumen 5. Dokumen 5, memo. Nampak tak memo? Okey, dokumen 5, memo. Dia kata menjual perabot. Perabot. Tidak melibatkan aliran tunai. Maka kamu kena masuk jurnal
am. Okey. Boleh nah? Masuk dalam jurnal am. Masalah dia perabot. Dia kata menjual perabot. Nampak tak menjual perabot? Apa kesan bila kita jual perabot? Aset berkurangan. Bila aset berkurangan, kita kena letak di sebelah kredit. Boleh? Kemudian, apa yang akan berlaku? Sebab kita kata jual perabot secara kredit. Secara kredit adalah hutang. Maka dengan ini akan wujud jual secara hutang, secara kredit hutang. Apa yang berlaku? Akan wujudnya akaun belum terima, iaitu Pasar Mini Suria. Dekat sini dia kata kepada Pasar Mini Suria. Okey, cikgu bubuh nombor 2 ni, nampak dah? Pasar Mini Suria ni. Pasar Mini Suria. Maka akan debit akaun belum terima wujud, maka dia akan berada di sebelah debit, dan perabot kita, aset kita berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. Okey, kita pergi pula seterusnya kepada dokumen 6. Nampak tak dokumen 6? Kita ada apa dia kat sini? Kita ada resit rasmi, Resit rasmi, nampak tak resit rasmi? Bila resit rasmi, maka secara automatik kamu masuk dalam buku tunai. Seterusnya, ini nombor. Seterusnya, resit rasmi. Kamu nampak tak nama kita berada di atas? Ni, nombor 2. Nama kita berada di atas. Dan dia juga adalah salinan. Nampak tak? Nama di atas dan salinan. Maka kedudukan kita adalah debit buku tunai. Boleh nak? Debit buku tunai. Okey, cuba kita lihat. Dia kata kat sini bayaran untuk menjelaskan invoice. Menjelaskan invoice nombor 3 ini. Menjelaskan invoice. Bila dia kata menjelaskan invoice, maksud dia menjelaskan hutang. Maka butirannya kena tulis nama. Nama siapa? Nama orang, iaitu Kelab Rekreasi Duta. Kamu sambunglah satu ni. Cikgu tertinggal. Okey, Kelab Rekreasi Duta. Okey. Kamu amaran jangan tulis nama sendiri. Nampak tak? Okey. Seterusnya kamu nampak tak nombor cek ni? Nombor cek. Bila ada nombor cek, ini bermaksud ruangan bank. Okey, boleh nak? Seterusnya kita pergi pula kepada dokumen 7. Dokumen 7 kamu nampak tak? Invoice. Okey, invoice. Nama di atas. Tulis invoice. Invoice. Nama di atas. Nama di atas. Salinan. Nombor 3. Salinan. Nombor 4. Ini semua adalah barang niaga. Sebab kita menjual pakaian. Menjual pakaian adalah barang niaga. Ini adalah barang niaga. Maka akan wujud jualan. Jurnal jualan. Okey. Okey, kamu nak tulis apa? Butiran kita. Butiran kita adalah apa dia? Active Enterprise. Butiran cikgu pun dah salah dah. Butiran kita Active Enterprise ni nama apa? Nama kita. Jangan tulis nama sendiri. Jadi di sini cikgu padam baliklah. Cikgu buat silap, cikgu padamlah. Okey. Kita kena tulis kayangan in. Nampak tak kayangan in butiran? Tak maaf, cikgu tersasul tadi. Okey, boleh nak? Ini adalah dokumen 7. Kita pergi pula kepada dokumen 8. Dokumen 8. Kamu nampak tak keratan cek? Yang pertama kita lihat keratan cek. Keratan cek. Keratan cek masuk dalam buku tunai, dan kamu kena tahu bahawa keratan cek sentiasa debit buku tunai. Sentiasa kredit buku tunai. Keratan cek. Okey. Seterusnya
menjelaskan hutang. Nampak tak dia kata kerana bayaran penyelesaian akaun. Ini maksudnya dia bayar hutang lah. Nah. Ini adalah perkara 3 yang kamu kena tekankan. Menjelaskan hutang. Ya. Bila dia kata menjelaskan hutang, maka butiran dia adalah nama orang. Nama orang ya. Iaitu nama apa? Nama Rohan Enterprise. Cuba color lain sikit. Color merah. Cikgu pun nama Rohan lah. Butiran dia Rohan. Okey. Bila keratan cek untuk makluman kamu, dianya sentiasa kredit ruangan bank. Sentiasa kredit ruangan bank. Cikgu nak tanya, bila kita nak kredit ruangan bank, kita nak ambil angka mana? Kamu kena ambil cek ini iaitu sebanyak 1740. Ambil cek ini nah. Kita ambil cek ini. Nah, sentiasa ambil cek ini, amount dia cek ini 1740 dah, dan dia sentiasa kredit buku tunai ruangan bank untuk keratan cek. Okey, kita pergi kepada dokumen 9. Dokumen 9 pula kamu nampak tak? Butiran kita dekat sini, butiran pula dah. Kita punya apa? Cikgu berwarna biru muda pula. Okey, kat sini resit rasmi ya. Resit rasmi. Resit rasmi maksud dia buku tunai. Resit rasmi mestilah buku tunai ya. Resit rasmi buku tunai. Cuba kamu tengok seterusnya. Nama kita berada di bawah. Macam mana nama kita berada di bawah? Ni dia nama kita berada di bawah ni. Ni nama kita berada di bawah. Nah, nama kita berada di bawah. Nombor 2. Dan juga ianya adalah asal. Ya. Nampak tak? Nama di bawah nombor 2 dan juga asal. Nampak tak? Maka ianya kredit buku tunai. Okey. Nampak tak dia kata menjelaskan invoice ya. Menjelaskan invoice, menjelaskan hutang ni. Nampak tak menjelaskan invoice, menjelaskan hutang. Maka kamu kena tulis butiran dia adalah Galeri Sukan Ria ya. Cikgu berwarna. Nah, butiran dia adalah sat. Allah. Butiran dia hijau. Butiran dia Galeri Sukaria. Galeri Sukaria. Kamu nampak tak lagi nombor cek di sini? Nombor cek bila nombor cek maka dia mestilah ruangan bank. Nombor cek mesti ruangan bank ya. Okey. Yang ini adalah nombor 4 ya. Cikgu tulis nombor 4. Maka ruangan bank nombor 4 Okey. Boleh nah? Yang ini menjelaskan hutang. Menjelaskan hutang. Maka ini adalah nombor 3 ya. Okey. Kita pergi seterusnya kepada dokumen 10. Dokumen 10 kamu nampak tak dekat situ? Nota kredit nota kredit, nota kredit. Nama di atas. Nah, nota kredit. Nampak tak nota kredit? Nama di atas Active Enterprise. Nama di atas. Salinan nombor 3. Salinan. Barang niaga. Ini semua barang niaga Ini semua adalah barang niaga nombor 4. Barang niaga. Maka kamu kena masuk dekat mana? Kamu masuk dalam jurnal pulangan jualan. Nah, kalau nota kredit memang jurnal pulangan jualan. Okey. Butiran dia apa dia? Butiran dia adalah kayangan in. Kenapa kamu kena tulis nama kayangan in? Kamu nampak tak cikgu kata jangan tulis nama sendiri. Nama sendiri adalah Active Enterprise. Ya? Okey, boleh nah? Dokumen 10, kemudian kita pergi pula dokumen 11. Kamu nampak tak voucher pembayaran? Voucher pembayaran. Nombor 1 voucher pembayaran. Sentiasa masuk dalam buku tunai dan di sebelah kredit. Nampak tak voucher pembayaran? Cikgu kat sini. Sentiasa kredit buku tunai. Okey.
Seterusnya, dia kata untuk apa? Kadar bayaran. Dia kata kat sini, kadar bayaran. Nampak tak kadar bayaran nombor 3? Maka butiran dia adalah kadar bayaran. Okey, seterusnya kamu lihat dekat sini pula. Nampak tak? Kat sini dia ada tunai nombor cek. Maka ini adalah tunai sebab nombor cek dia tak bagi. Nombor cek dia tak bagi, maka bermaksud kamu masuk dalam ruangan tunai. Okey, cikgu rasa sampai dokumen 11 sahaja. Cikgu minta kamu tolong cuba buat dulu. Nanti insya-Allah cikgu akan bagi jawapan bagaimana kita nak sediakan buku catatan pertama, iaitu jurnal am, jurnal khas dan juga buku tunai. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat menjawab.